tadi kita buka puasa di Bentong dalam program Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, program apa nama dia panggil? Santunan Ramadan. Betul ke tulisan? Program Majlis Berbuka Puasa Anjuran Kemas di Felda yang pertama di Malaysia, iaitu di Lurah Bilut, tuan-tuan. Dan ketika berada di Lurah Bilut tadi, di Felda Lurah Bilut, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengesahkan bahawa beliau telah pun menerima surat perletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman selaku Ketua Menteri Melaka yang lama. Jadi dalam erti kata lain, kalau sebelum ni tuan-tuan banyak dengar spekulasi. Kadang-kadang ni saudara saya malah nak ulas sebab apa? Spekulasi itu keluar lebih awal daripada cerita benar. Contohnya macam di Tangga Batu kita difahamkan ada pemilihan semula, tetapi didapati bahawa perkara yang beredar itu tidak benar, dan ianya disahkan oleh Datuk Seri Zahid bahawa Yang Berhormat Datuk Rais kekal sebagai Ketua UMNO bahagian Tangga Batu. Maknanya tidak ada pemilihan seperti mana yang keluar di mana berita harian keluar di mana lagi? Semua portal tu banyak portal keluar mengatakan ada pemilihan semula. Jadi hari ini bila Datuk Zahid sendiri mengesahkan bahawa memang sah beliau telah menerima surat peletakan jawatan daripada Datuk Seri Sulaiman, maka bolehlah kita mengulas perkara ni secara live. Banyak orang bertanya, tuan-tuan, siapakah calon Ketua Menteri Melaka yang baru? Kalau ikut keterangan ataupun kenyataan yang diberikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid tadi, beliau akan menghadap Tuan Yang Terutama Governor Melaka ataupun TYT Melaka dan akan membincangkan tentang calon Ketua Menteri Melaka yang baru. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, berdasarkan pengamatan saya, Datuk Seri Ahmad Zahid ni sangat-sangat mementingkan soal stability ataupun kestabilan. Sama ada kestabilan kerajaan negeri, begitu juga dengan kestabilan perhubungan UMNO negeri. Benda ni sangat penting, tuan-tuan. Kita pernah lihat apa yang berlaku di Perlis, bila mana Syahidan Kasim menjadi pengurusi perhubungan negeri, kemudian Datuk Seri Azlan Man menjadi Menteri Besar. Bukan orang yang sama, bermasalah, tuan-tuan. Bermasalah. Jadi hari ini kalau ditanya dengan saya secara peribadi, siapakah calon yang mungkin akan diketengahkan? Saya bukan nak mendahului. Kalau diambil semangat stability ni untuk apa yang dipanggil sebagai kestabilan negeri Melaka, saya yakin bahawa Datuk Seri Rauf Yusof adalah merupakan calon yang terbaik untuk menggantikan Datuk Seri Sulaiman kerana beliau merupakan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka. Jadi bila Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka, dia juga merupakan Ketua Menteri Melaka. Selesailah, tidak ada lagi cerita-cerita pertembungan dua kuasa, satu kapal, dua nahoda. Saya rasa kalau kita ambil semangat stability ataupun kestabilan yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Zahid dalam banyak banyak keadaan,
saya yakin mungkin Datuk Seri Zahid akan memilih untuk mencalonkan nama Datuk Seri Rauf sebagai calon Ketua Menteri Melaka yang baru. Tapi apa pun, kita serahkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Bila beliau sudah menghadap, sudah dapat restu dan perkenan daripada TYT Melaka, saya yakin beliau juga akan mengumumkan kepada umum siapa yang dipilih oleh TYT, kerana last sekali pun kena mendapat persetujuan daripada TYT untuk sebarang majlis angkat sumpah berlangsung. Untuk balik pada topik utama yang Datuk bincangkan hari ini berkenaan dengan peletakan jawatan Ketua Menteri Melaka. Ia rentetan daripada kita pergi kepada majlis berkuasa lepas, TPM mengumumkan keadaan perpaduan akan ditubuhkan dan Ketua Menteri Melaka meletakkan jawatan. Adakah ini adalah satu strategi yang UMNO lakukan untuk memastikan Melaka ini terus stable? Maksudnya ada tak perbincangan yang dibuatlah lepas pengumuman keadaan perpaduan dan Ketua Menteri itu letak jawatan? Kita tahu dia punya sequence. Selepas pengumuman apa? Kerajaan perpaduan akan ditubuhkan di Melaka. Baru-baru ini di Majlis Pembuka Puasa. Dan pengumuman peletakan jawatan semalam. So dia ada macam kronologi ni yang ditanya oleh netizen tu. Adakah benda ni ada dia punya? Sebenarnya pengumuman, saya rasa surat peletakan jawatan ni dah lama lah kan. Cuma sudah pastilah Presiden dia ada kira-kira dia masa yang sesuai dan sebagainya kan, sebelum dia membuat pengesahan peletakan jawatan tu, dan sebelum dia mengambil keputusan untuk mengubah kepimpinan negeri, kita kena pastikan bahawa keadaan kena stabil dan masa yang paling terbaik untuk melakukan sesuatu perubahan yang besar supaya tidak ada impak pada ekonomi negeri Melaka dan sebagainya. Selepas pemilihan adalah merupakan masa yang terbaik, di mana kita lihat negeri Melaka sudah ada kepimpinan yang baru di setiap bahagian, dan Datuk Rauf adalah merupakan Ketua Perhubungan yang baru dilantik, dikekalkan, dan saya rasa kekuatan beliau cukup kuat dalam keadaan sekarang. Dan kita lihat dari segi penguasaan bahagian-bahagian juga kan, rata-rata orang yang memenangi pemilihan bahagian ni adalah orang di bawah kepimpinan Datuk Rauf kan. Jadi bagi saya, seperti mana yang saya ungkap tadi, kestabilan negeri Melaka itu sangat penting kan. Jadi ada kemungkinan besar, saya yakin bahawa Presiden mungkin akan mencadangkan nama Datuk Rauf. Tapi kita tak boleh mendahului Presiden, kita tunggulah. Tapi banyak orang bertanya ni, saya bagi gambaran. Biasanya Presiden akan mengutamakan kestabilan. Cuma dia juga menggunakan konsep yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Jadi akhirnya nanti sudah pasti akan ada formula penyatuan kan. Macam mana dia nak buat di Melaka ni masih lagi menjadi teka-teki, belum lagi kita boleh gambarkan. Tetapi kalau kita lihat dalam pemilihan yang lepas, mereka yang kalah dilantik untuk duduk dalam jawatan kuasa Majlis Kerja Tertinggi UMNO, baik di peringkat MKT lantikan, ada di peringkat pengurusi majlis, ada yang di peringkat jawatan kuasa khas kan. Sabah pun sampai 8 orang berada dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO sekarang ni. 8 orang, paling ramai dalam sejarah. So InsyaAllah lah kita doakan yang terbaik untuk negeri Melaka. Okey? Ya. Kita sambung topik semalam tu. Tun Mahathir. Satu artikel yang diterbit oleh Ghazali Osman menyatakan KLCC adalah simbol korupsi terbesar Mahathir. Mungkin Datuk ada boleh nak ulas sikit.
sebenarnya saya dah ulas tentang KLCC ni banyak kali. Saya dah ulas tentang KLCC ni banyak kali. Antaranya dulu kalau kita masih ingat sebab Mahathir duk kata apa yang dia suruh Anwar buktikan. Padahal saya cakap kan, ayam itik kami lembu pun tahu tentang apa yang Mahathir buat ketika dia berkuasa. Contohnya macam tanah KLCC tu. Tanah KLCC tu kan. Ini saya petik daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Roslan Latif. Bila nak bina KLCC tu tanah tu dia sebidang tanah bekas padang lumba kuda. Mahathir telah suruh Ananda Krishnan beli tanah tu. Saya difahamkan harga lebih kurang 100 juta je. Kemudian tanah tersebut dijual kepada Petronas dengan harga 600 juta. Untuk kerajaan membina menara berkembar Petronas. Tapi 600 juta ni saya nak beritahu separuh je. Separuh lagi dia orang buat menara Maxis. Separuh. Ada version awal yang saya dengar ialah 300 juta dia beli. Tapi dia jual separuh daripada apa yang dia beli tu berharga 600 juta. Maknanya dia untung berlipat kali ganda. Tapi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Roslan Latif ni 100 juta saja. Okey. Time yang mengawal Petronas adalah Tun sendiri, betul tu? Ya, Tun Mahathir sendiri pada ketika tu. Okey. Kemudian pihak kroni Mahathir dan golongan yang menyokongnya nampak memang menara berkembar Petronas ni satu lambang lah. Satu lambang. Tapi ramai orang tak tahu bahawa bila bangunan tu siap peringkat awal tu 2.5, tapi last kali dia jadi 7.5 hingga ke 10 juta. 2.5 bilion peringkat awal, tapi disebabkan duit tu dia pinjam duit dengan menggunakan mata wang yen, kemudian dengan peningkatan mata wang yen, dia punya nilai value campur interest dan sebagainya, dia pergi sampai 7.5 hingga ke 10 bilion. Dia berlipat kali ganda. Okey. Menara satu daripada entiti struktur berkembar Petronas ni adalah milik Ipar Mahathir, Ghazali Muhammad Ali. Menara satu. Menara dua adalah milik General Hashim Muhammad Ali, juga merupakan Ipar Mahathir. Itu sebab yang ini saya tak tahu macam mana Roslan tulis macam ni lah. Tetapi yang saya tahu, satu tu Siti Asma bagi dekat Korea untuk bina, satu lagi dia bagi dekat Jepun untuk bina. Tapi mengikut Roslan Latif, dia ada kaitan dengan Ghazali Muhammad Ali. Satu lagi ada kaitan dengan General Tan Sri Hashim Muhammad Ali. Okey. Kemudian projek pembinaan lantai ataupun flooring, seluruh menara diberikan kepada syarikat Prime Granite milik anak Mahathir, iaitu Mohzani Mahathir. Marble apa semua sekali lantai tu 470 juta. Projek membekalkan perabot dalam menara tu pula diberikan kepada Outright. Ini saya dah cerita lama lah. Milik anak dia Mirzan Mahathir. Itu perabot. Okey. Kemudian banyaklah benda-benda lain yang berkaitan dengan Petronas ni. Semuanya ada kaitan dengan anak-anak Tun Dr. Mahathir. Dan hari ini Tun Dr. Mahathir cuba nak menafikan, dan dia mengatakan anak dia mula meniaga dengan kerajaan selepas dia tak jadi Perdana Menteri. Sedangkan masa dia masih lagi Perdana Menteri, anak dia contohnya hari ini tersebar keluar surat Mukhris Mahathir memohon konsesi balak
daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Itu ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1994 tak silap. Jadi memang bagi saya lah Mahathir ni dia tak boleh lari mana pun. Apatah lagi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa semua dokumen-dokumen berkaitan dengan penyelewengan Mahathir ni ada di tangan dia. Saya memang percaya sebab saya tahu memang Mahathir ni seorang manusia yang korup. Saya tak bimbang lah kalau dia nak saman Datuk Seri Anwar ni. Kerana belum sempat pun dia saman, pihak SPRM boleh hadapkan Mahathir ni ke muka pengadilan. Kerana bukti-bukti ke atas Mahathir ni overwhelming. Terlalu banyak. Dia tak boleh nak sangkal. Lainlah kalau dia bersih. Itu sebab kita tanya. Sebelum dia bercakap tentang nak saman orang, sebelum dia nak menafikan benda ni. Dia sedar tak dekat Malaysia ni ada Anti-Money Laundering Act. Bila dia suruh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan, dia tak sedar bahawa kekayaan luar biasa anak-anak dia yang berstatus bilioner ni pun, kalau misalnya kerajaan bekukan aset-aset dia, harta-harta dia, dan dakwa ianya sebahagian daripada amlah, maka bukan tanggungjawab kerajaan untuk membuktikan bahawa dia dapat duit tu datangnya daripada sumber yang haram tau. Ianya beban untuk membuktikan bahawa duit-duit itu, harta-harta itu dikumpulkan daripada sumber yang halal, tak ada jenayah, tidak ada salah guna kuasa, tidak ada menggunakan nama mak bapak dan sebagainya, terletak di bahu anak-anak Tun Dr. Mahathir. Itu sebab saya rasa Mahathir buat satu kesilapan besar bila mana dia mengatakan bahawa dia minta Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan bukti. Kerana Mahathir ni tak perlu bukti. Sebab nama anak-anak dia tu sudah masuk dalam dalam majalah Forbes, dalam senarai orang yang terkaya di Malaysia satu ketika dahulu, ketika Mozani contohnya, antara orang terkaya di Malaysia, sudah menjadi pengetahuan umum. Sedangkan Mahathir tidak inherit ataupun mewarisi harta kekayaan daripada bapa dia. Lainlah macam Datuk Seri Najib. Dia mewarisi kekayaan daripada Tan Sri Noor. Itu yang adik-beradik dia semua, alhamdulillah lah. Sebab Tok Puan Raha tu anak kepada Tan Sri Noor. Memang keturunan orang kaya-kaya. Tapi Mahathir, bapa dia guru. Takkan guru pun boleh jadi kaya. Boleh jadi bilioner, cucu-cucu dia semua. Dan dalam Malaysia ni, anak-anak pemimpin-pemimpin ataupun bekas Perdana Menteri, hanya anak dia je berstatus bilioner. Yang lain belum rasa jadi bilioner. Yang ini nak kena faham. Okey? Ya. So kita nampak tu daripada segi perundangan Malaysia, keadaan perundangan ni nampak jadi kucak-kacir selepas pelantikan individu seperti Tommy Thomas, Latifah Koya, kita nak sebutkan yang Gopal Jiram lah. So dua individu ni menyebabkan undang-undang sekarang ni dah macam tak adil dan dibawa sampai sekarang. So permulaan dia start dari situ dan kita tahulah siapa yang melantik dia. So Datuk ada pandangan Datuk. Semua law of the jungle ni bermula bila mana Mahathir menjadi Perdana Menteri. So beban kesalahan ni ialah kepada orang yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Itu nombor satu. Akibat daripada mengangkat manusia yang rosak dan korup ini menjadi Perdana Menteri, dia pula mengangkat bekas peguam kepada Lim Guat Eng menjadi Ketua Peguam Negara. Dia pula mengangkat manusia bernama Tan Sri Richard Malanjun menjadi Ketua Hakim Negara. Dan selepas tu dia mengangkat pula Tengku Maimun menjadi Ketua Hakim Negara. Itu yang semua jadi haywire. Itu yang berlakunya pendakwaan terpilih seperti mana yang Tommy Thomas dedah kan. Bukan saya cakap ni.
Ini yang Tommy Thomas dedahkan. Dan ianya sudah disiasat oleh apa dipanggil pasukan petugas khas yang menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas, iaitu Justice in Wilderness. Dan mereka mengesahkan bahawa terdapat 17 salah laku yang dilakukan oleh Tan Sri Tommy Thomas, yang mana Tan Sri Tommy Thomas ini boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan kerana dia menghasut rakyat supaya membenci Datuk Harun Idris dan juga Tun Razak. Dia juga boleh didakwa di bawah Akta MCMC, kan? Ianya boleh juga didakwa kerana tindakan dia yang tidak profesional, kan? Macam-macam pendakwaan yang boleh dikenakan ke atas Tan Sri Tommy Thomas. Jadi bagi saya betul lah, bila orang macam Latifah Koya lagi, kan, yang merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR, dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia telah menyatakan persetujuan dia untuk lepas ini Ketua Pesuruhjaya SPRM dipilih oleh Select Committee Parlimen. Ini satu benda yang bagus, kan? Tak macam apa yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Okey? Betul. Ya. Mengekalkan individu-individu yang dilantik oleh Mahathir disambung legasi oleh Muhyiddin, sehingga sekarang ini akan memberi kesan kepada sistem perundangan negara. Tak kisahlah, bukan kata pada ahli politik. So, Datuk punya pandangan. So, bukan kata pendakwa terpilih, maknanya individu-individu yang dilantik tadi tersebut, Tommy Thomas, dan disambung pula dengan lantikan oleh Muhyiddin Yassin, AG sekarang ni, CJ pun masih lantikan daripada Tun. So, sistem perundangan negara tu macam mana tu? Dia bila kita nak lantik ketua hakim negara contohnya, kan? Dalam undang-undang negara kita ni sudah termaktub bahawa cadangan mesti datang daripada Judicial Appointment Commission, iaitu Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Bila Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman bagi nama kepada Tun Dr. Mahathir. Mula-mula dia bagi nama, tak silap saya, Datuk Seri Azhar sebagai Ketua Hakim Negara. Tetapi Tun Mahathir tak bersetuju. Bila dia tak bersetuju, kalau ikut prosedur undang-undang negara kita, sepatutnya dia minta supaya JAC ataupun Judicial Appointment Commission ini memberikan nama baru. Tetapi dia tak minta. Dia minta nama baru tu cadangannya daripada Tommy Thomas. Jadi kalau dah Ketua Hakim Negara tu dicadangkan oleh Tommy Thomas, dan Tommy Thomas dengan bangganya mengaku benda ni, itu dah ada bukti yang nyata bahawa pelantikan Richard Malanjun menyalahi undang-undang. Dan Tommy Thomas juga mengesahkan bahawa dia yang mencadangkan nama Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara. Jadi sewajarnya lah pelantikan Tengku Maimun itu juga diisytiharkan sebagai tidak sah kerana tidak mengikut prosedur pelantikan hakim yang sepatutnya mesti atas cadangan JAC. Jadi saya haraplah supaya satu hari nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kekuatan untuk membetulkan benda ni. Sebelum kita lakukan reformasi institusi, pertama kena balik kepada perkara pokok. Apa perkara pokok dia? Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, kan? Mesti atas cadangan daripada JAC, bukan daripada Peguam Negara. That is very wrong, kan? Kalau misalnya
hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi arahan kan, supaya Jack memberikan nama siapakah ketua hakim negara yang difikirkan sesuai untuk diangkat menjadi ketua hakim negara yang baru. Kalau Jack merasakan bahawa Tengku Mahimun layak untuk menjadi ketua hakim negara, Jack kena bagi nama itu secara rasmi kepada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri bersetuju, Perdana Menteri rasa bahawa Tengku Mahimun layak untuk kekal sebagai ketua hakim negara, bahawa nama itu perlu dibawa kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, tuanku perkenan, tuanku lantik, maka Tengku Mahimun boleh jadi ketua hakim negara balik semula, tak ada masalah. Tetapi mesti mengikut prosedur yang betul. Sebabnya implikasi dia besar bila dia dilantik. Pelantikan dia itu pun tidak sah dari segi undang-undang. Maka kalau kita fikir menggunakan otak kita yang waras, sebagai bukan seorang pengamal undang-undang, kan? Maka segala apa keputusan yang dia buat juga boleh dipertikaikan balik di mahkamah. Kan? Bila satu hari nanti didapati bahawa betul seperti mana yang diperkatakan oleh Tommy Thomas, kan? Bahawa pelantikan Tengku Mahimun bukan mengikut cadangan daripada Jack. Maka keputusan-keputusan yang dia buat ketika dia menjadi Chief Justice juga boleh dipertikai. Dan mungkin boleh dibicarakan semula. Ada implikasi dia. Sama juga macam bila seseorang yang bernama Mat Yassin menipu satu Malaysia dengan mengatakan nama dia Muhyiddin Yassin. Semua surat angkat sumpah dia, pelantikan segala macam dia semua sekali menggunakan nama Muhyiddin Yassin. Dia sign agreement semua sekali Muhyiddin Yassin. Padahal dia imposter. Dia menyamar je. Nama sebenar dia ialah Mahyadin. So semua dokumen yang dia sign semua tak boleh pakai. Itu reality. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Soalan ini mungkin berkisar dengan keputusan pemilihan UMNO. Sebelum itu saya ucapkan kepada Datuk lah pengarah komunikasi. Terima kasih. Dan MKT. Saya tertarik dengan jumlah MKT dari Sabah yang sebelum ini tidak pernah 8 orang. Betul. Jadi apa pandangan Datuk terhadap pelantikan yang ramai ini? Adakah dia mengubah UMNO di Sabah atau di mana? Saya nampak pertama sekali ianya satu penghormatan kepada negeri Sabah. Kan? Selain daripada ahli-ahli majlis kerja tertinggi yang menang bertanding, contohnya macam Datuk Seri Bong Mokhtar, Datuk Rosnah Rashid Sherlin, Datuk Rahman Dahlan yang menang bertanding, kan? Yang kalah sikit pun diberikan tempat. Contohnya macam Datuk Muhammad Alamin, Datuk Yaakob Han pun dipilih sebagai pengurusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Sabah. Kemudian kita ada Datuk Aminah Ancing, kan? Juga dipilih walaupun dia tidak berjaya dalam pemilihan di peringkat bahagian, tetapi disebabkan kedudukan dia di dalam kerajaan, dia juga dilibatkan sama, kan? So saya nampaklah ini bukan hanya sebagai satu pengiktirafan kepada kawan-kawan kita di Sabah, tetapi ini juga ialah proses untuk UMNO ini dilihat lebih inklusif. Kita tarik semua orang yang menang yang kalah untuk bersama, untuk kita sama-sama kuatkan Sabah. Bagi saya orang di Sabah ni, mereka kena bergerak untuk menguatkan parti daripada sekarang. Walaupun kalau ikut masa pilihan raya apa dia panggil, pilihan raya negeri ni mungkin lama lagi.
Tetapi dengan perkembangan-perkembangan apa yang berlaku di Sabah, saya rasa orang Sabah kena bekerja seolah-olah pilihan raya ini mungkin boleh berlaku dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Maknanya kerja seolah-olah pilihan raya dah sangat dekat. Kita buat preparation awal tak apa. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ini keadaan tidak stabil di Sabah. Dan kemungkinan besar sebelah sana pun nak supaya pilihan raya semula diadakan. Mereka pun nak kalau boleh mereka sendiri, mereka dah yakin mereka kuat. Tak apalah. Tidak ada masalah. Kita pun mengalu-alukan. Biar serahkan balik kepada rakyat. Biar rakyat yang memutuskan. Dia nak yang mana satu menjadi kerajaan. So, kena kerja sekarang lah. Yang masih lagi pening kepala, keputusan, kena gantung lah, kena pemilihan semula lah. Kena selesaikan cepat. Sabah ni banyak juga orang-orang yang membuat laporan kepada jawatan kuasa bantahan dan sebagainya. Kita harap semua masalah-masalah ni dapat diselesaikan sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya negeri. Okey, ada lagi? Ya. Kita sambung berkenaan dengan pelantikan calon yang tak menang di KP. Ya. Jadi Datuk, apa pandangan Datuk tentang calon-calon yang kalah di peringkat bahagian itu? Selama ini sentiasa bersama dengan parti pemimpin presiden. Apakah nasib orang ni macam mana? Bagi saya, inilah proses demokrasi. Inilah proses demokrasi. Kalau misalnya kepimpinan di peringkat bahagian tu pandai, cerdik, dia ikutlah contoh yang ditunjukkan oleh presiden. Kalau presiden dia tengok anak buah dia ada yang kalah, dia lantik semula, dia libatkan, jawatan tak ada pun dia wujudkan jawatan, pastikan semua orang terlibat. Untuk makluman dekat bahagian Bagan Datuk ni, kalau nak ikutkan AJK bahagian 20 orang je. Kemudian ada lantikan berapa orang je. Tapi di Bagan Datuk tu presiden setiap kali mesyuarat 70 orang terlibat. 70 orang. Maknanya ada yang datang turut hadir. So dia bagilah portfolio tu. Sama jugalah dalam MKT. Kalau nak ikutkan, kalau dari segi perlembagaan, kena ada seorang presiden, seorang timbalan, tiga orang naib, seorang ketua pemuda, seorang ketua wanita, seorang ketua puteri, seorang setiausaha agung, seorang bendahari agung, seorang ketua perangan, 25 orang MT menang bertanding, 13 orang MT dilantik. Maknanya total 49 je. Sepatutnya total 49 saja. Tapi macam mana kita boleh ada sampai 56 orang? Sebab presiden wujudkan jawatan pertama sekali ketua perhubungan. Ketua perhubungan turut hadir. Jadi kita ada penglibatan ramai orang. Kita boleh bawa ramai orang bersama. Contohnya naik Presiden UMNO, Datuk Seri Mazhir Khalid kalah. Dia dilantik menjadi pengurusi perhubungan. Jadi ada peranan dia. Dia masih boleh membantu parti, menguatkan parti. Datuk Seri Rizal Marikan, walaupun dia kalah jawatan naib presiden, dia diberikan amanah sebagai ketua jabatan pilihan raya, membantu Tok Mat. Ini kita kena faham. Kita nak kalau boleh libatkan seberapa ramai yang boleh. Okey? Sikit tu pasal Melaka sikit boleh. So, anda katalah kerajaan perpaduan tu memang akan dilakukan di Melaka nanti. Adakah esko-esko kerajaan negeri akan dirombak semula? Saya percaya memang akan ada rombakan. Sebab di Melaka ada
4 orang daripada DAP, seorang daripada Amanah. Ha? Pembangkang kau tak payah ambil kisah lah. Biarlah dia bangkang, dia longkang kan. So, saya yakin 5 orang tu akan terlibat menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri Melaka selepas ni. Dan mungkin di Johor juga, mereka juga akan terlibat. Sama ada nak dilantik menjadi exco ataupun tidak, itu kita tak pasti. Itu terpulang kepada Ketua Menteri, terpulang kepada Menteri Besar di Johor. Kan? Di Pahang dah mula dah. Sudah ada. Kerjasama tu dah lama. Kan? Tadi masa program kemas di Lurah Bilut di Bentong, YB Rara pun terlibat, ada 2 orang YB lagi pun terlibat sama kan, daripada DAP, daripada PKR pun ada kan. So alhamdulillah lah, semua berjalan dengan baik. Okey, ada lagi? Betul. Ketua Penerangan Parti PPBM Pulau Pinang menyatakan kalau PN menang Pulau Pinang, Ketua Menteri akan dilantik adalah daripada Melayu, bukan Cina. Siapa cakap? Ketua Penerangan Pulau Pinang. Satu. Rashman Farish. Bagi saya simple saja. Saya rasa orang yang waras otaknya pun tahu bahawa Perikatan Nasional ni memang tak mungkin boleh tawan Pulau Pinang. Kan? Tetapi kalau dia nak berhayal, kan, kita tak tahulah apa benda yang dia ambil yang menyebabkan dia hayal sedemikian rupa. Kan? Biarkan. Kan? Biarlah luncai terjun dengan laju labu-labunya sekali. Kan? Tak ada masalah. Dia ingat dia boleh main sentimen perkauman ni sampai bila-bila. Tak boleh. Kan? Ada kalanya sentimen perkauman tu boleh menguntungkan dia. Tetapi ada kalanya dengan memainkan sentimen perkauman itu, ianya boleh menyebabkan mereka ini duduk di belakang gerigi besi pun mungkin juga. Kan? Jadi kena beringatlah. Kan? Kalau misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menghalang cubaan Tun Dr. Mahathir untuk membakar api perkauman dengan mewujudkan apa dipanggil proklamasi, Perhimpunan Proklamasi Melayu, yang mana dia pun tak berapa nak Melayu tu. Kalau misalnya ada orang macam Ketua Penerangan Bersatu Pulau Pinang ni nak buat benda yang sama, membakar api perkauman, silakan. Kan? Cukup syarat dia, lock up lah perginya. Kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Buatlah. Tidakkah ia memberi kesan kepada sekutu mereka dalam Perikatan Nasional? Gerakan atau mana kita yakin Gerakan akan bertanding banyak kursi? Saya yakin bahawa Bersatu pun tahu Gerakan mungkin tak boleh menang satu kursi pun di Pulau Pinang tu. Itu realiti. Gerakan mungkin pernah kuat dulu ketika mereka bersama dengan DAP. Mereka bersama dengan DAP, mereka buat hasutan sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei dulu. Kita bukan lupa. Jangan lupa, gerakan ni adalah antara orang yang mencetuskan rusuhan kaum dulu. Tetapi masa tu dia lompat masuk Barisan Nasional. Dan dia boleh menang jadi pemerintah di Pulau Pinang kerana dukungan daripada Barisan Nasional. Tapi bila dia tinggalkan kita ketika kita kalah, parti ni tinggalkan kita. Inilah antara contoh tauladan sebuah parti politik yang tidak ada semangat setia kawan. Bila senang, engkau kalah pun, UMNO lantik menjadi menteri. Kan? Kita bagi di tempat dalam kerajaan. Tetapi bila kita kalah pilihan raya, dia tinggalkan kita. Lepas dia tinggalkan kita, kita tengok apa jadi pada nasib dia.
Kan? Di apa ni, Tanjung Piai, dia kalah teruk dengan MCA. Dia kalah teruk dengan MCA. Dia dapat 2,000 lebih undi. Sedangkan MCA menang dengan majoriti 15,000 lebih. Majoriti 15,000 lebih. Bukan undi 15,000. Kan? Tapi dia tak sedar diri lagi, biarkan. Biarkan. Ini parti, bak kata orang tu, tak gerak, tak makan. Itulah parti gerakan. Okey? Betul. Masih lagi dalam Perikatan Nasional tu, didakwa Anwar Musa dari Siburan masuk PAS dan akan bertanding di Negeri Kelantan, tapi tidak ada formal punya. Mungkin lepas hari saya dah dengar cerita bahawa dia ni akan menggantikan Nik Amar sebagai Timbalan Menteri Besar. Lama dah saya dengar. Itu jelas menunjukkan bahawa orang PAS pun menyampah dengan Nik Amar tu. Mulut macam longkang kan. Jadi saya rasa dah tiba masanya lah kan. Lagipun kalau nak tengok apa ni, ada perubahan di negeri Kelantan tu kan. Manalah tahu dengan pelantikan Anwar Musa ni nanti, air keruh tu boleh jadi jernih sikit. Kan? Tak payahlah mandi teh ais setiap hari. Ini hari-hari orang Kelantan mandi teh ais kan. Jadi saya yakin kan, kalau benih UMNO ni masuk mana pun kan, dia boleh hidup. Dia boleh hidup. So kita optimistik sikit lah. Kita optimis sikit. Manalah tahu dengan pelantikan apa ni Anwar Musa sebagai calon dan kalau dia ada rezeki menang, dia jadi Timbalan Menteri Besar, air Kelantan tu daripada warna kuning boleh bertukar menjadi warna putih. Itu je lah harapan saya. Tak ada banyak benda yang saya nak mengharap pada dia orang ni kan. Dan saya pun nak harap dia orang ni boleh menggunakan akal waras untuk mengundi Barisan Nasional pun berat juga. Payah. Sebab saya tahu sangat perangai setengah-setengah orang kat Kelantan ni. Kan? Biarlah. Kan? Kalau dia orang selesa, tak nak pembangunan, tak nak air bersih, tak nak ada perubahan dekat Kelantan, janji pangkal PAS masuk syurga. Kan? Dan dia orang masih lagi takut dan percaya bahawa pangkal BN, pangkal PH masuk neraka. Kita nak cakap apa? Betul tak? Dia orang tak nak pakai otak dia orang. Kita tak boleh buat apa. Biarkan. Tetapi saya yakin jumlah orang yang cerdik, yang boleh berfikir di negeri Kelantan ni makin hari makin ramai. Kan? Dan kalau makin hari makin ramai, tak mustahil dalam pilihan raya yang akan datang ni mereka boleh tumbang. Kan? Tapi kalau belum cukup ramai yang cerdik ni, jadi apa yang berlaku dalam pilihan raya ke-15 tu akan berlaku balik. Kan? Okey? Itu. Itu pun akan menjadi kenyataan kalau menarik tahu itu tak bergoncang lah tu. Maksudnya tak ada pendakwaan ke atas Anwar Musa lah. Anwar Musa memang dalam list. Anytime dia akan kena. So kalau penyataan dia dalam PAS tu, dia PAS ni macam ni. PAS ni kau kena faham. Kalau orang yang berseteru dengan dia, tak boleh ada kes mahkamah. Dia akan kata keruh lah, apa ni, kotor lah, jijik lah kan. Kalau orang tu berseteru dengan dia. Tapi kalau orang tu mengampu dia, orang tu kerjasama dengan dia, kan, hitam macam mana pun dia orang kata putih. Ini kau kena faham budaya orang PAS ni. Kan? Sama jugalah. Bila time dia nakkan sokongan daripada Datuk Zahid. Datuk Zahid dah pun pada ketika itu berhadapan dengan kes mahkamah. Tak ada pun dia kata keruh ke, tak ada pun dia kata korup ke, ada 47 pertuduhan, 87 pertuduhan, tak ada. Tak timbul pun. Bersih sebersihnya. Siap peluk dengan cium Arab sekali. Kan?
Tapi bila Datuk Zahid bagi ultimatum, kalau betul nak bersama dengan UMNO, mufarakah dengan Bersatu. Dia nampak hal dunia, dia nampak duit, dia nampak dana politik yang nak diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Macam mana dia nak mufarakah dengan Bersatu? Betul tak? Dia tak boleh tinggalkan Bersatunya. Foolish. So, atas dasar itulah dia pilih untuk kekal bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Apa kita boleh buat? Kita cuma patut doa supaya satu hari nanti ahli-ahli PAS akan pilih pemimpin yang nak bawa PAS ini kembali kepada Islam. Mereka hari ini dah jauh menyimpang. Tapi dalam PAS ni banyak orang baik lagi. Mana tahu dalam pemilihan PAS yang akan datang, ramai orang yang cerdik, buka mata, bawa angin pembaruan dalam PAS, nak kembalikan PAS kepada Islam, kembalikan PAS kepada perjuangan, kembalikan PAS kepada dakwah, kembalikan PAS kepada hasratnya untuk menegakkan negara Islam. Pada ketika itu, tak mustahil PAS boleh jalan dengan betul balik. InsyaAllah. Betul. Okey? Cakap pasal PAS ni tu. Itulah hari ni tu dalam media sosial, Menteri Besar Kedah dihalang daripada menghadiri sebarang aktiviti melibatkan kerajaan persekutuan, termasuk 5 di Kedah. Pandangan Datuk? Pandangan saya tak mau komen lah bab ni. Itulah ketegak sangat kan. Bila ketegak sangat kan, mulut celupa, orang pun takut nak dekat dengan hang kan. Itu hari dia kata Syam Jalil anak apa? Dia kata Syam Jalil ni anak apa? Selangkau apa benda dah. Dia bagi tahu apa ni pergi Mekah, balik kawan dengan syaitan kan. Jadi sepatutnya bila kamu tu jadi menteri besar mewakili PAS, sekohlah sikit kan. Jagalah sikit adab dia tu. Tapi dia pun dah lebih kurang macam pelawak kan. Kita tak boleh nak kata apa. Okey. Dengan komunikasi amanah kali Ahmad. Okey. Menyatakan memberi bayangan bahawa BN atau UMNO akan meletakkan calon MB untuk Kedah, Kelantan dan Terengganu. Walaupun Presiden mengatakan itu merupakan pandangan peribadi. So Datuk punya point of view untuk kenyataan tersebut. Pada pandangan saya, betul lah itu pandangan peribadi pengarah komunikasi amanah kan. Dia berhak untuk memberikan bab kata orang tu apa yang ada dalam benak fikiran dia. Mungkinlah dia kata contohnya Negeri Sembilan hari ni menteri besarnya daripada PKR, betul tak? Bagi dia sewajarnya PKR lah yang akan lead negeri tu. Contohnya Selangor, sekarang kan PKR kan, maka patutlah Selangor tu di lead by PKR balik, betul tak? Betul juga, pandangan dia tu betul juga. Pulau Pinang DAP kan, maka patutlah DAP lead balik. Tetapi kena ingat juga, contohnya macam Negeri Sembilan tu, UMNO menang 5 daripada 8 kerusi Parlimen. Jadi kalau misalnya menggunakan formula yang sama berdasarkan keputusan, kemungkinan besar BN akan bertanding di lebih kurang dalam 16 kursi, mungkin PH akan bertanding 17 kursi, ataupun mungkin BN boleh bertanding lebih, bergantung kepada perbincangan. Ada kemungkinan
kita di tempat lain kita ambil lebih. Di situ kita kurangkan jumlah kursi kita, kan? Dan bila pilihan raya berlaku, tiba-tiba kursi yang BN menang lebih daripada yang PH menang. Agak-agak siapa jadi Menteri Besar? By rights, mestilah UMNO jadi Menteri Besar. Betul tak? Jadi, itulah mungkin pandangan Datuk Zahid. Kita masuk pilihan raya dulu, kan? Tengok keputusan pilihan raya. Kalau keputusan tu UMNO menang banyak, mungkin UMNO menang banyak. Kalau keputusan tu PKR menang banyak, mungkin PKR yang jadi Menteri Besar. Tapi ada kemungkinan besar kalau UMNO menang lebih banyak pun, tapi UMNO nak bagi kepada Amanah jadi Menteri Besar, maka Amanah lah jadi Menteri Besar. Ada kemungkinan besar, kan? PH menang lagi banyak daripada UMNO, kan? Tapi Pulau Pinang dia dah ambil, Selangor dia dah ambil, dia rasa kita patut bagi Negeri Sembilan kat UMNO. Maka mungkin Menteri Besar daripada UMNO, kan? Jadi benda-benda yang belum pasti ni, kita tunggu. Pertama sekali, pengagihan kursi dulu macam mana. Bila dah ada pengagihan kursi, mungkin ada perbincangan siapa jadi poster boy setiap negeri. Kalau misalnya kita rasa peluang untuk sama-sama menang banyak tu, kan? Lebih kurang sama. Peluang PH nak dapat undi lebih kurang sama banyak dengan BN. Ada kemungkinan juga kita mengambil keputusan bahawa kita serah kepada rakyat untuk pilih. Lepas pilihan raya, siapa yang dapat undi banyak, dialah yang menjadi Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. So, benda ni very subjektif, kan? Kita tak rigid. Jangan, yang penting sekali, jangan kerana nak jadi Menteri Besar atau Ketua Menteri, kita bertikam satu sama lain. BN punya calon sabotaj calon PH, PH punya calon sabotaj calon BN, last kali yang menang PN. Faham tak? So, kita kena faham bahawa fokus kita ialah supaya pakatan antara Barisan Nasional dengan rakan-rakan PH dan Kerajaan Perpaduan ni boleh membawa kemenangan kepada Kerajaan Perpaduan ni. Itu fokus utama kita. Siapa nak jadi Menteri Besar, siapa nak jadi Ketua Menteri, kita boleh fikirkan kemudian. Tak susah. Tak susah. Ada kalanya kita akan ada give and take. Kita give dekat negeri, kita take dekat pusat. Ada kalanya kita ambil dekat negeri, tapi kita dapat dekat, kita rugi sikit dekat pusat. Ini kena faham. Okey? Ada lagi? Kedudukan muda dalam Kerajaan Perpaduan tu nak menjelang pilihan raya ni, muda ni dekat mana tu? Saya pun tak nampak kat mana-mana. So, that is part of Sebab muda ni pun kadang-kadang dia ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sebelah PN pun nampak macam baik. Sebelah Tun Mahathir pun nampak macam baik, kan? So kita pun tak pasti. Jadi kalau nak tahu di mana kedudukan muda ni, tanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan tak panggil muda, maka dia bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan. Tetapi dalam pilihan raya, kemungkinan besar Pakatan Harapan ada mutual understanding. Tempat yang muda bertanding, Pakatan Harapan tak bertanding. Tempat yang Pakatan Harapan bertanding, muda tak bertanding. Jadi kalau kita BN ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kalau kursi itu kita dah decide, itu PH punya kursi. Kalau PH nak bagi kepada muda, itu hak Pakatan Harapan. Kita tak boleh bertikai. Ini kita kena faham. Okey? Betul. Sampai akhir mungkin boleh minta orang yang menyaksikan mendoakan keputusan. Ya. Keputusan bulan itu. Kita minta supaya sahabat-sahabat ada lagi 2 hari lagi sebelum keputusan semakan kehakiman Datuk Seri Najib Tun Razak.
kita minta supaya sesiapa yang ada ke lapangan bila bangun waktu sahur nanti kan, buatlah solat hajat, memohon supaya Datuk Seri Najib diberikan kebebasan pada 31 hari bulan Mac ini. Ini jelah peluang Datuk Seri Najib untuk dibebaskan dengan memenangi kes. Ada cara lain dia nak bebas. Dia boleh dapat pengampunan diraja. Dia juga boleh dibebaskan kalau Hakim Nazlan didakwa di mahkamah. Dia juga boleh dibebaskan kalau Hakim Nazlan diambil tindakan tata tertib oleh Ketua Hakim Negara. Banyak cara yang dia boleh dibebaskan. Dia juga boleh dibebaskan bila RCI ke atas buku Tommy Thomas yang mendedahkan berlakunya pendakwaan terpilih ke atas orang-orang politik, terutamanya Datuk Seri Najib. Bila ianya dibicarakan, nanti didapati betul memang ada campur tangan politik. Memang ada penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib. Maka dia juga boleh dibebaskan. Banyak cara untuk Datuk Seri Najib dibebaskan.